wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam nusallim ala khairil anam sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hidmataka wanshur alaina min azaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Qawlihi ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah rabbul 'arsyil 'azim wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Yang hormati dan kasihi pegawai syarak bertugas Masjid Al-Alami MITC Aikro Melaka, Imam Amirul dan juga Bilal Badi', dan seterusnya saya hormati dan kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk hati muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah Tuhan Pentadbir segala alam di atas segala limpahan rahmat, kurniaan nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik nikmat yang diberikan ke atas kita, nikmat berupa iman dan Islam. Doa keselamatan, kesejahteraan, selawat sering dan selalu kita limpahkan ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga baginda dan juga para sahabat Nabi semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah diberi oleh Allah, kesihatan, umur, kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kehidupan berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, menjalankan segala kewajipan yang telah diwajibkan ke atas kita sebagai umat Islam untuk melakukan segala kewajipan tersebut dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menjalani kehidupan kita ini berlandaskan pada syariat dan juga agama Islam ini, iaitu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini mengimarah dengan melakukan ibadah solat dan sebagainya, masa malam yang penuh dengan kerahmatan, keberkatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Alami MITC Aikro Melaka ini untuk memenuhi hati kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulakan pengajian kita pada hari ini, saya nak datangkan ada satu hadis yang dikatakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana menceritakan tentang satu hadis. Dikatakan bahawa oleh Anas, dikatakan bahawa annakum lita'lamuna a'malan adaqqa fi a'yunikum minasy-sya'ri. Dia kata wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dia kata oleh Anas dalam hadis ini mengatakan bahawa annakum lita'lamuna, sesungguhnya kalian akan melakukan a'malan adaqqa fi a'yunikum minasy-sya'ri. Yang ini akan melakukan amalan yang paling halus daripada benih gandum, ataupun amalan yang paling halus daripada gandum, yang ini pada pandangan mata kalian. Sedangkan dikatakan oleh Anas, kunna na'iduha ala ihda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapkan amalan itu sebahagian daripada kebinasaan ataupun dosa-dosa besar. Apakah dimaksudkan dalam hadis ini? Disyarahkan oleh ulama dalam hadis ini berkaitan amalan yang kita akan lakukan, maknanya yang kita kena berhati-hati atau menjaga-jaga daripada perbuatan dan amalan kita. Apabila kita lakukan, walaupun kita anggap ianya kecil, tetapi dia boleh mendatangkan atau memberikan akibat dari kesan amalan tersebut, boleh mengakibatkan dosa besar ataupun perkara-perkara yang boleh membinasakan. Kita ambil contoh sesuatu perkara amalan ataupun perbuatan yang kita anggap ianya kecil.
Contohnya macam kita melalaikan solat, macam kita suka bercakap bohong, menipu, ataupun kita suka mengumpat, mengata orang dan sebagainya. Yang mana perkara-perkara ini atau perbuatan-perbuatan ini kita anggap macamnya kecil, tetapi sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW yang dikatakan oleh para sahabat ini menganggapkan perkara kecil itu adalah boleh membinasakan ataupun boleh memberikan implikasi dosa-dosa terhadap dosa-dosa besar. Sebab itulah dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati apa yang kita lakukan. Kita selalu apa yang serada yang kita ini sebagai orang beriman khususnya, setiap manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan segala yang amal-amalan ataupun perbuatan-perbuatan kita lakukan. Ada juga perbuatan-perbuatan tersebut diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Allah memberikan kita kekayaan, Allah memberikan kita kesenangan, Allah memberikan kita kehidupan yang aman, sejahtera dan sebagainya. Bukanlah dikatakan pemberian yang diberikan, kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini selain daripada kurniaan itu dikurniakan sebagai rezeki yang diberi oleh Allah, tapi dalam masa sama juga merupakan ujian yang diberikan ke atas kita. Nak menunjukkan kita ini bersyukur ataupun tidak. Kalau kita tidak bersyukur, walaupun kita nampak itu satu perkara yang kecil dan kita merasa bongkak dan bangga, maka ia boleh menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya memulakan daripada kisah ini, saya nak nyatakan satu kisah yang ringkas. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kalangan Bani Israel ini ada 3 orang yang dikatakan diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya seorang yang mempunyai penyakit sopak. Yang keduanya orang yang botak, tak ada rambut, tumbuh. Maknanya rambut di kepalanya licin, tak ada rambut yang tumbuh botak. Dan yang ketiganya seorang yang buta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji ketiga-tiga orang tersebut ini dari kalangan Bani Israel yang diceritakan dalam hadis tersebut, maka Allah mengutuskan malaikat untuk turun ke bumi tersebut ataupun pergi kepada ketiga orang tersebut menyamar seperti manusia. Kemudian datanglah para malaikat. Yang pertamanya malaikat tadi datang, yang malaikat yang menyamar tadi sebagai manusia pun datang bertemu dengan orang yang berpenyakit sopak ini, seorang lelaki yang berpenyakit sopak ini. Lalu bertanya kepada lelaki tersebut, apa yang kamu inginkan? Maka Allah akan kabulkan permintaan kamu. Tapi dikatakan satu permintaan saja. Ini apa yang kamu inginkan daripada segi mana 2 permintaannya, daripada segi harta dan juga keinginan yang diinginkan dalam kehidupan dia. Lalu dia mengatakan, aku ingin bahawa penyakit sopak aku ni hilang. Dan harta yang aku inginkan adalah dikatakan seekor unta, ada yang riwayat mengatakan seekor lembu. Lalu dikatakan bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat pun sapulah dalam badannya dan sebagainya, maka penyakit sopaknya hilang dan diberikan dia seekor lembu ataupun unta yang dimintakannya. Dan keduanya pergi pula kepada seorang yang dikatakan berkepala botak tadi, seorang botak. Tanya juga benda yang sama apa yang diinginkan. Maka si botak ini menjawab bahawa aku menginginkan bahawa biar adalah di kepalaku ini ada rambut. Tumbuhlah rambut dan aku menginginkan seekor unta yang bunting ataupun yang ada, yang mengandunglah, yang hamil dan sebagainya. Lalu diberikan, maknanya apa yang diminta itu dikurniakan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergi pula kepada si buta, si butanya benda yang sama, si buta juga menginginkan bahawa biarlah dia dapat melihat, hilang penyakit butanya dan dapat melihat, melihat daripada buta tadi supaya dia boleh melihat. Kemudian dia menginginkan seekor kambing sebagai harta untuk dia. Lalu dengan kambing, lembu dan unta yang diberikan oleh mereka ini, mereka pun mereka pun membiak-biakkan, maknanya berkembang biaklah menjadi satu, daripada seekor menjadi banyaknya ternakan-ternakan mereka ini, menjadi kayalah mereka ini. Maka apabila mereka menjadi kaya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus sekali lagi malaikat untuk turun untuk menguji kepada mereka.
Maka malaikat turun pertamanya kepada yang sopak dalam keadaan dia juga berpenyakit. Malaikat tersebut menyamar menjadi seorang penyakit dan seorang yang miskin. Lalu bertemu kepada si sopak, bertanya, meminta pertolongan kepada sopak. Meminta harta lah, orang miskin datang, meminta harta, meminta derma dan sebagainya. Tetapi si sopak ini tidak melayannya, bahkan merasa bongkak dan bangga. Kemudian pergi pula kepada si botak tadi pula. Tadi yang si sopak, tadi ni si botak pula yang tadi dah ada rambut, dah kaya dan sebagainya. Sama juga malaikat meminta bantuan, menyamar jadi seorang yang miskin dan keadaan pakaiannya yang lusuh dan sebagainya. Namun si botak ni juga bersikap bongkak dan tidak mahu menolong, membantu malaikat tersebut yang menyamar sebagai seorang manusia yang miskin. Kemudian terakhirnya pergi kepada si buta, maka si buta ini lain daripada dua orang tersebut. Si buta ini memberi harta kepada apa yang diminta oleh malaikat tadi yang menyamar sebagai seorang miskin. Lalu berkata si buta kepada malaikat, dahulunya aku ini seorang yang buta dan aku seorang yang miskin tiada harta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan aku ini penglihatan dan memberikan aku harta ini. Maka ambillah suka hati kamu berapa banyak yang kamu hendak daripada harta-harta aku ini. Maka setelah itu dilihat keadaan si buta ini, maka malaikat pun memberitahu bahawa dia ini seorang malaikat diutuskan oleh Allah untuk menguji 3 orang. Dia sahabat-sahabat kamu yang 2 orang dan juga kamu tentang kekayaan dan kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Dan malaikat kata, ambillah hartamu. Sungguhnya Allah meredai dirimu dan juga hartamu ini kepada si buta. Tetapi malaikat mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan bahawa Allah marah dan juga mengingkari ataupun marah kepada 2 orang sahabat kamu tadi. Baiklah tuan-tuan, daripada kisah ini satu hadis yang panjang, cuma saya ringkaskan. Bahawa dikatakan bahawa setiap amalan yang kita lakukan, apa sahaja yang Allah berikan kurniaan, di atas kurniaan tersebut kita amal perbuatan yang kita terima dari yang kita lakukan tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menganggap sesuatu perbuatan itu halus. Di mana dalam hadis tadi dikatakan oleh Anas mengatakan lita'lamuna a'malan adaqqa fi a'yunikum minasy'ari. Kamu akan melakukan pelbagai amalan dan perbuatan yang halus seperti gandum. Maknanya kita anggap dia kecil, tetapi kunna na'iduha ala ihda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubikat. Sedangkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas kata, kami menganggapkan sebahagian amalan tersebut merupakan perkara yang membinasakan dan juga dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan, setiap amalan yang kita lakukan, lihat pada niat kita, lihat pada kita perhatikan, mengambil perkara yang penting, tanggungjawab kita, cakna kita ke atas amalan yang kita lakukan, supaya kita hendak apa yang kita lakukan walaupun kecil mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai kita menganggap dia itu satu perkara yang kecil tidak akan memberikan implikasi yang buruk ke atas kita. Bahkan kadang-kadang perkara kecil itu boleh mendatangkan dosa besar yang kita tidak perasan dan mungkin kita lalai daripada perkara-perkara tersebut. Baiklah, insya-Allah tuan-tuan, itu sebagai mukadimahnya, peringatan kepada saya dan semuanya. Maka insya-Allah tuan-tuan, kehidupan kita di dunia ini, maka lakukanlah segala apa yang diperintahkan Allah dan beramal saleh itu akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan dengan sejarah lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pada minggu sebelum ini berkaitan dengan berakhirnya risalah atau riwayat kehidupan kaum Yahudi di negeri Arab. Maka hari ini insya-Allah kita akan sama-sama belajarkan tentang satu perbahasan ataupun pertelingkahan yang berlaku di antara orang Yahudi atau keejekan orang Yahudi terhadap orang Islam, antaranya tentang kiblat ataupun dikatakan tentang arah tuju kiblat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ada suatu persoalan yang erat pertaliannya dengan orang-orang Yahudi yang banyak diperdebatkan mereka dengan kaum muslimin, baik secara jujur atau tidak. Persoalan itu ialah masalah permasalahan kiblat. Filsafat Islam menuju ke arah terbentuknya ikatan yang erat antara kaum muslimin dalam segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat,
mereka melakukan ibadah puasa serentak. Pada bulan Ramadan mereka melakukan solat sembahyang dengan cara yang sama. Mereka sama-sama mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Demikianlah seterusnya. Mereka seluruhnya harus menghadapkan muka ke tempat yang sama waktu melakukan solat, agar saf-saf mereka dapat diserupakan lebih-lebih waktu solat Jumaat dan sembahyang berjamaah. Keseragaman yang sangat diperhatikan Islam itu harus terjaga. Adapun tempat yang dipilih agama Islam untuk jadi kiblat mulanya ialah Kaabah, kerana Kaabah itu adalah Baitullah, satu bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tempat yang amat dibanggakan oleh bangsa Arab di seluruhnya. Ada suatu di antara bangsa Arab yang salah memahamkan hikmah Tuhan memiliki Kaabah menjadi kiblat. Mereka mengira bahawa Islam mengungkapkan Kaabah itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada mereka bahawa Kaabah itu dijadikan kiblat hanya semata-mata mematuhi Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki Kaabah menjadi kiblat untuk menghargai cinta mereka kepada tempat tersebut. Jadi semata-mata kurniaan dari Tuhan sebagai kenang-kenangan bagi tempat itu yang telah menyaksikan agama Nabi Ibrahim, telah pernah menyaksikan penyembahan terhadap Allah semenjak beribu-ribu tahun lalu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kisah berkaitan kiblat. Kiblat kita tahu Kaabah dibinakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga oleh Nabi dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka terbinalah Kaabah. Kaabah Baitullah yang menjadi kiblat, yang menjadi tempat peribadahan atau ibadah haji dilaksanakan. Ramai umat manusia datang ke Mekah, sekarang ini dipanggil Mekah Al-Mukarramah, yang adanya Kaabah ini sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang mana mereka ini bertawaf, beribadah kepada Allah, memohon dan juga menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan kiblat pada awalnya ada riwayat mengatakan Rasulullah sebelum datangnya diturunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144 berkaitan dengan kiblat ini. Pada awalnya daripada pandangan diarahkan ke arah Baitul Maqdis, pergi ke arah Kaabah ataupun Mekah Mukarramah, iaitu ke Kaabah tu Baitullah yang berada di Mekah Mukarramah. Dikatakan bahawa Nabi ada dalam tafsir Ibn Katsir, juga ada juga dalam kategori mengatakan bahawa pada awalnya Nabi ini, ataupun dikata oleh ulama dalam riwayat, pada awalnya Nabi ini beribadah menghadap ke arah kiblat. Yang mana umat Islam juga ketika itu, beberapa umat Islam juga menghadap ke arah kiblat ini adalah di Baitullah. Tetapi orang Arab menganggap bahawa penyembahan mereka ataupun pengarahan mereka ini ke arah kiblat, termasuklah Rasulullah SAW, seolah mereka ini menyembah batu yang dibina di Kaabah tersebut. Tetapi sebenarnya atas tujuan itu, sebenarnya kiblat sebagai dikatakan sebagai syiar, lambang kepada mereka ini, kepada kita khususnya, untuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita menghadap ke arah kiblat itu kita menyembah batu tersebut, tetapi sebenarnya ada atas juga kita adalah untuk mengabdikan diri atas kita, katakan sebagai satu tanda keadaan syiar kita untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 115, sebelum ini, ayat ini diturunkan sebelum diturunnya ayat berkaitan dengan ayat 144 berkaitan dengan pengarahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah, yang ini di Mekah Mukarramah. Baiklah tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil masyriqi wal maghrib. Dan dikatakan kepunyaan Allah lah, timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa fa'ainama fawallu fasamma wajhullah innallahu wasi'un alim. Dan ke mana sahaja pun kamu ini mengarahkan diri kamu untuk menghadapkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fasamma wajhullah, dikatakan di situlah kiblat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah ini amat luas kurniaan rahmatnya
dan juga Allah ini maha mengetahui. Pada ayat ini diturunkan, maka ketika itu dikatakan bahawa Nabi ini menghadap kepada Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah, menghadap ke Baitul Maqdis walaupun Kaabah berada di hadapannya. Dan dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka di situ menunjukkan bahawa bukanlah Kaabah itu sebagai dikatakan batu yang dibina tersebut adalah tempat untuk manusia ini menyembah batu tersebut. Tapi tidak. Sebenarnya di mana-mana sahaja pun dikatakan bahawa dalam ayat ini fasamma wajhullah, di mana saja kita mengarahkan untuk kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu dikatakan fasamma wajhullah, itulah kiblat yang diredai oleh Allah, tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis dan dikatakan bahawa Nabi beribadat daripada Mekah sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah pun ketika itu pada awalnya masih lagi menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Dikatakan dalam riwayat lebih kurang 16 ataupun 17 bulan Nabi SAW semenjak berhijrah daripada Mekah ke Madinah menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Dan ketika itu dikatakan pada lebih kurang 17 Rajab tahun kedua hijrah barulah ayat tentang kiblat ini bertukar daripada Baitul Maqdis yang ini berada di Palestin pergi ke arah dikatakan arah kepada menghadap kepada kiblat Baitullah yang berada di Mukarramah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ketika mana Nabi berhijrah, dalam tafsir At-Tabari dikatakan Sayyid Ibnu Musayyab mengatakan bahawa kaum Ansar selama 3 tahun sebelum hijrah menghadap kiblat mereka ke arah Baitul Maqdis. Yang mana ketika itu di Madinah kebanyakannya ramainya daripada puak-puak Yahudi ataupun kaum-kaum Yahudi yang mereka juga berkiblatkan ke arah Baitul Maqdis. Dan dikatakan bahawa apabila Rasulullah SAW bersama dengan beberapa para sahabat dan kaum muslimin itu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dalam masa yang sama mereka juga menghadap kiblat mereka ke arah Baitul Maqdis, maka menimbulkan kegembiraan dalam kaum Yahudi yang berada di Madinah tersebut dan mengejek-ejek Rasulullah SAW dan juga para kaum muslimin ketika itu. Mereka mengatakan bahawa Muhammad ini tidak mengikuti agama kita, tetapi dia menghadap ke arah kiblat yang sama macam kiblat kita menghadap beribadah, ataupun dia beribadah dengan cara kita yang sama, yang ini menghadap ke arah kiblat yang sama, yang ini di Baitul Maqdis. Maka setiap hari dikatakan Nabi SAW mendongak kepalanya ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan satu arah dikatakan tentuan kiblat untuk kaum muslimin ketika itu yang berbezanya dengan kaum Yahudi yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan katakan Allah Nabi selalu mendongak, dan dikatakan dalam riwayat juga ada sirah mengatakan Nabi selalu berdoa mendongak ke langit. Sampai mendongak ke langit. Maknanya kalau kita ni mendongak ke langit ni betul-betul lah. Maknanya kita sungguh-sungguh sampai kita mendongak ke langit. Sampai ke arah itulah Rasulullah ni dia meminta-mintakan supaya Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selalu mendongak, kerap mendongak ke langit, sering mendongak ke langit memohon kepada Allah supaya memberikan penentuan arah kiblat ke atas orang muslimin. Apabila berlakunya ejekan dan hinaan yang diejek ataupun yang hinaan itu terjadinya daripada kaum Yahudi terhadap Rasulullah dan juga kaum muslimin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa ketika mana dalam riwayat ada mengatakan ketika Nabi ini solat dikatakan disolat di Masjid Bani Salamah. Masjid Bani Salamah inilah kita kenali sebagai Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini berada di Baitul Atiq, di Atiq, dan juga satu tempat di Madinah dan berdekatan dengan dikatakan Universiti Islam Madinah. Kalau sekarang ni lah, kalau kita pergi, jarak dia, kalau siapa pernah pergi ke Madinah dan sebagainya, mungkin kebiasaannya kita akan pergi ke Masjid Qiblatain. Okay, Masjid Qiblatain ini pada awalnya dikatakan Masjid Bani Salamah. Dibina di atas rumah dikatakan ataupun tempat bekas rumah Bani Salamah. Lalu kaum Bani Salamah ini
banyak melakukan ibadah di masjid tersebut. Maksudnya Rasulullah SAW juga ada juga melakukan ibadah di Masjid Bani Salamah. Dan ketika mana itu ada mengatakan ketika Rasulullah SAW melakukan solat zuhur, dah 2 rakaat dah solat zuhur masa tu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turun dah ada baki 2 rakaat lagi. Solat zuhur 4 rakaat kan? Ada baki 2 rakaat lagi. Maka ketika itu turunlah surah berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 144 ini berkaitan dengan yang mana Allah memakbulkan permintaan Rasulullah SAW untuk memberikan satu tentuan arah kiblat ke atas orang muslimin, kaum muslimin, iaitu daripada menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram, iaitu di Baitullah di Mekah, di Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam dikatakan qad na'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami ni sering lihat engkau wahai Muhammad selalu mendongak-dongak ke langit. Dikatakan untuk meminta supaya kamu ini diberikan satu arah kiblat yang disukai oleh kamu. Maknanya Rasulullah ni dia lebih suka sebenarnya diri dia ni menghadap kiblat ini ke arah Baitullah ketika itu. Tetapi dia memohon kepada Allah supaya Allah turunkan wahyu supaya memberikan penentuan yang tetap ke atas kiblat umat Islam ini menghadap ke arah Baitullah yang berada di Masjidil Haram ataupun dikatakan berada di Mekah Mukarramah. Dan katakan nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Dan Allah kata kami ini sering lihat kamu ini selalu mendongak wahai Muhammad ke langit untuk kamu ini meminta-minta kepada kami supaya memberikan satu arah kiblat kepada kamu. Dan pada hari ini dikatakan walan walliyannaka qiblatan tardaha, kami memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu redai dan pun kamu sukai, iaitu ke arah Masjidil Haram. Maka Allah kata wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palinglah wajah kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, iaitu Baitullah yang berada di Mekah Mukarramah, iaitu Masjidil Haram. Maka dikatakan bahawa wa ainama fawallu wujuhakum syatra. Dikatakan bahawa wahai suma fawallu wujuhakum syatra, maka di mana saja pun kamu berada, maka hadaplah kamu ke arah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Dan katakan wa innal ladzina utul kitab liya'lamun annahul haqqu mir rabbihim, dan sesungguhnya ahli kitab, iaitu yang diberikan kitab, orang-orang daripada kalangan ahli kitab yang diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka tahu bahawa pengarahan arah kiblat ke Baitullah itu adalah yang benar daripada Tuhan kamu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan bahawa tidak akan leka ataupun lalai daripada apa yang mereka lakukan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat 144 ini, maka ketika mana turunnya ayat tersebut, ketika mana Nabi SAW berada di Masjid Qiblatain ini, atau dikatakan ketika itu Masjid Bani Salamah, solat zuhur 2 rakaat kan, 2 rakaat ketika itu. Dan bila turunnya ayat ini, setelah itu maka 2 rakaat bakinya tersebut Nabi menghadapkan arahnya, berpaling arahnya ke arah Masjidil Haram ataupun Kaabah yang berada di Mekah. Maka para sahabat makmum yang ikut ketika itu pun sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita pergi Masjid Qiblatain ni sekarang ni, dahulu, bukan zaman saya ke, mungkin zaman nenek-nenek kita, zaman-zaman bapa kita ke atuk-atuk kita, dikatakan dahulunya masih lagi ada nampak, dikatakan arah yang menuju, dia ada 2 mihrab. Mihrab yang pertama dikatakan menghadap ke utara dan satu mihrab lagi adalah ke selatan. Mihrab yang ke utara itulah menghadap ke Baitul Maqdis dan mihrab yang ke utara selatan itulah dikatakan menghadap ke Baitullah, iaitu ke Masjidil Haram yang berada di Mekah Mukarramah. Jadi ada 2, tapi katakan dah ditutup disebabkan takut orang-orang kita ni, bukanlah orang kita, ada kalangan manusia ni, tidaklah orang Islam, mereka ni suka sangat buat benda-benda yang boleh melampaui batas. Kan kalau kita lihat contohnya, bila sebab apa orang-orang kerajaan Arab Saudi ni menutup sejarah-sejarah tersebut, bukan dikatakan nak tutup, nak hilangkan sejarah Islam, tetapi
nak menghindarkan daripada berlakunya perkara-perkara kurafat, perkara-perkara yang melampaui batas dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Sebab tu ditutup sebab dia kata dahulunya lah, ni saya dengar cerita daripada orang Arab juga. Dia kata dahulunya ada juga yang menghadap ke, bila walaupun kita dah diarahkan ke arah kiblat, iaitu kiblat di Baitullah, tapi masih lagi nak solat, kononnya nak mengambil berkat, maka solatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi tuan-tuan, seperti mana kita nyatakan bahawa ini adalah persyaratan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ayat yang 115 ni pada awalnya Allah kata, dia kata wahai Suma, dia kata di mana saja kamu melihat, fawallu hujuhakum, dia katakan di mana saja kamu berada, kan, bahawa fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat surah Baqarah ayat 115 tadi, di mana saja kamu berada, maka untuk menghadapkan diri kamu menghadap kepada Allah, menjadi kiblat untuk menghadap kepada Allah, maka fasamma wajhullah, di situlah dia kata kiblat yang diredai oleh Allah. Pada asalnya menghadap ke mana-mana lah, menghadap ke Baitul Maqdis yang oleh Rasulullah SAW. Apabila turunnya ayat 144 ini, maka ayat itu dimansuhkan. Maksud dimansuhkan ini, perbuatan mengarahkan kiblat kita ke arah Baitul Maqdis ini dimansuhkan. Maka ditentukan sampailah bila-bila kita ini menghadap kiblat kita ke arah Baitullah, iaitu di Masjidil Haram yang berada di Mekah Mukarramah. Sebab itu dah dalam syarat ibadat juga. Ada ibadat solat, contohnya kita pun dikatakan antara syarat sah juga adalah perlu menghadap ke arah kiblat. Ini di Baitullah. Kalau kita mengharap tidak menghadap ke arah kiblat, maka boleh menjadi batalnya solat kita tersebut. Sebab itu kita kena ada keyakinannya. Keyakinan untuk kita menghadap ke kiblat. Contohnya kalau kita pergi satu tempat pun sekali tuan-tuan, yang kita tidak tahu pun arah kiblat tersebut, maka kita boleh mengguna pakai orang yang tahu tentang arah kiblat. Contohnya kalau orang tu duduk di situ dan kita tahu dia seorang yang Muslim, seorang yang beribadat lah, kita tahu dia solat dan sebagainya. Dan memberitahu kepada kita, tuan, kiblat di sini adalah di sini. Maknanya kalau di situ ada keyakinan, kita boleh guna pakai apa yang dikatakan tersebut sebagai keyakinan kita untuk menghadap atau melakukan ibadah solat ketika itu menghadap ke arah kiblat. Sama juga sekarang ni kita ada teknologi yang tinggi. Kan dulunya kita ada kompas. Sekarang ni di handphone pun kita boleh guna dah. Ada dikatakan aplikasi kiblat, menunjukkan kiblat. Tapi kena tengoklah yang mana, kalau kita kena tengok betul. Ada yang takut-takut tak betul arahnya. Tapi kita tengok yang mana aplikasi itu betul, maka kita gunakan. Sekarang dah mudah dah untuk kita nak menentukan di manakah kita berada ketika itu untuk menentukan kiblat kita untuk kita melakukan ibadah, solat dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan sambung sikit lagi sebelum kita menangguhkan pengajian kita. InsyaAllah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, sekali lagi sebenarnya menangguhkan pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Begitulah kisahnya, dikatakan bahawa penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah kiblat ini yang tetap sehinggalah sekarang ini ke arah ke Masjidil Haram, ini di Kaabah Baitullah yang berada di Mekah Mukarramah. Baiklah, sebab itulah bila dikatakan, bila Allah kata, dikatakan fawallu wajhaka syatran Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dia kata kepada Nabi Muhammad, maka berpalinglah kamu ke arah Masjidil Haram, di mana pun saja pun kamu berada, maka berpalinglah kamu ke arahnya. Maksudnya di situ saja ke arah yang kita berpaling ke arah kiblat, iaitu ke arah kiblat ini Baitullah. Berbeza pada ayat 115 tadi, bila dikatakan bahawa di mana pun saja kamu bahawa fa'innahum tawallu fasamma wajhullah. Maknanya dia kata di mana pun saja kamu berada, di situlah dikatakan kamu menghadap, maka di situlah kiblat dari Allah. Berbeza pada ayat 115, makna di mana saja. Tapi di situ ditetapkan oleh Nabi Muhammad untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan juga Allah menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pada awalnya pada orang Islam. Setelah pada awal tadi asalnya pada Kaabah, kemudian bertukar kepada Baitul Maqdis, kemudian berpaling semula kepada Kaabah. Dan menjadi ketetapan sehinggalah hari ini. Sehinggalah sampai bila-bila dan menjadi ketetapan dan juga syarat dalam sah kita dalam ibadah kepada Allah. Untuk kita mendirikan ibadah kita ini menghadap ke arah Allah. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana pun kita saja, di Malaysia ke, di mana negara mana ke, maka arah kiblat kita adalah kiblat yang sama, iaitu ke arah kiblat Baitullah yang ada di Mekah Mukarramah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Namun setelah berlakunya peristiwa dikatakan penukaran kiblat ini, maka orang Yahudi dan juga orang munafik ini tidak berhenti daripada mereka ini untuk mengejek-ejek kepada orang Islam. Maknanya respon mereka terhadap apabila berlakunya terhadap penukaran kiblat tersebut, maka mereka bertanya, apakah yang menyebabkan mereka ini berpaling dari kiblat yang mereka hadapi selama ini? Maknanya selama ini mereka menghadap ke Baitul Maqdis, tapi sebab apa pula menjadi persoalan pula bagi kaum Yahudi dan juga orang Nasrani, yang dan juga dikatakan bahawa kaum Yahudi khususnya mengatakan bahawa kenapa pula orang Islam ini dan juga Rasulullah ni berpaling daripada menghadap ke Baitul Maqdis, pergi pula menghadap ke arah lain, iaitu di Mekah Mukarramah ataupun di Baitullah. Ini satu dikatakan dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan mereka ini atau golongan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha'u minan nasi man wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha Lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Maksudnya orang-orang yang bodoh akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, iaitu umat Islam, daripada kiblat mereka, iaitu Baitul Maqdis yang dahulunya mereka telah berkiblatkan kepadanya. Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang kehendakinya pada jalan yang lurus. Jadi Allah menyatakan orang Yahudi ni orang yang bodoh. Kenapa dia nak berpersoalkan? Sebab itu adalah kehendak Allah ataupun dikatakan arahan daripada Allah, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja perintah daripada Allah, kita tak boleh nak mempersoalkan, sebab itu perintah. Dan istilah ibadah fiqh dia panggil ta'abbud. Ta'abbud ni contohnya, kalau mazhab Imam Syafi'i, dia katakan bahawa berkaitan dengan air mani bagi mazhab Imam Syafi'i suci. Tetapi bagi mazhab Imam Hanafi dan selain daripada mereka juga mengatakan air mani ini najis. Maka kita kena suci daripada najis. Tetapi bila berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i, mengatakan air mani ini adalah suci, kenapa kita kena mandi? Kalau dah suci, kenapa kena mandi kalau keluar air mani maksudnya? Kan? Ataupun melakukan kita berada di jenabah. Kenapa kita kena mandi? Sebab ta'bud, sebab Allah dah katakan, wa in kuntum junuban fattaharu, Allah kata. Kalau kamu berada dalam keadaan besar, maka kena suci. Sebab itu dia katakan ta'bud, perintah Allah. Bila Allah kata, itu perintah, kita tak boleh nak persoalkan. Kenapa? Ini pandangan ulama berkaitan dengan itu, itulah pandangan mereka dari segi ilmiah mereka. Tetapi dari segi ibadah,
bila dikatakan itu satu perintah ta'abbud, maka kita tak boleh nak mempersoalkan kenapa kita kena buat begitu. Sebab itulah dikatakan dah ada dalil yang qat'i mengatakan, Allah kata wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu berada dalam keadaan berhadas besar, maka sucilah. Suci kena sucilah. Kita tak ada pilihan. Kena suci. Sama ada air mani itu suci ke, sama ada dari pandangan ulama air itu suci atau najis ke, tetap kena, apabila keluarnya air mani, tetap kena suci. Ini mandi hadas besar. Baiklah tuan-tuan, sedikit lagi. Maka dikatakan, begitulah keadaan. Dikatakan orang Yahudi yang mempertikaikan, mempersoalkan, kenapalah orang Islam ini dikatakan memandang atau memalingkan kiblat mereka, padahal pada awalnya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat yang sama seperti kita, tetapi mereka ini berpaling pula kepada Baitullah yang berada di Kaabah, yang Kaabah yang berada di Mekah Mukarramah. Dan dikatakan pula boleh selepas Rasulullah SAW meninggalkan kiblat mereka, mereka berkata lagi, andai kata Muhammad itu terus berkiblat ke arah kiblat kita, kita harapkan dialah sahabat kita yang kita tunggu-tunggu selama ini. Perkataan ini diucapkan akan mengharapkan agar Nabi Muhammad kembali menghadap ke arah kiblat mereka. Akan tetapi bukanlah dengan maksud bahawa mereka akan mengikut agama Muhammad, hanya semata-mata hendak menimbulkan kegoncangan fikiran dan keresahan jiwa. Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, mengagalkan harapan itu dan memperlihatkan sisi hati mereka dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'ul qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dahum bitabi'in qiblata ba'din. Dan dikatakan sesungguhnya jika engkau tunjukkan kepada ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, keterangan apa sahaja, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tiada akan mengikuti kiblat mereka. Dan satu golongan dari mereka tiada akan mengikuti kiblat golongan yang lain. Dalam hari ini juga Allah dah nyatakan, walaupun mereka akan berkata kalaulah Nabi Muhammad itu berpaling semula menghadap ke Baitul Maqdis, pasti mereka akan bersama dengan Nabi Muhammad. Pasti mereka akan, mana Nabi Muhammad ni sahabat mereka lah, friend kan, best friend mereka. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, itu sebagai satu tipuan saja bagi mereka. Bukanlah kerana kalau mereka kadang-kadang mereka kata Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, mereka akan ikut agama Islam atau mengikuti Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya mereka ini mendatangkan kegoncangan dalam hati dan juga keresahan jiwa sahaja, nak menimbulkan rasa keraguan kehadap kita. Tapi itulah dikatakan bahawa Allah nukilkan dalam surah Al-Baqarah, tadi Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 145, bagaimana mereka ini tidak akan berpaling pun ke arah kiblat yang sama seperti kita atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka meminta Nabi Muhammad ini kembali untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Baik tuan-tuan, inilah sikap orang Yahudi juga yang kita tahu. Sebelum ini kita belajar mereka ini tidak akan pernah untuk sentiasa ada dalam diri mereka keraguan dan juga memusuhi kehadap agama Islam ini. Sebabkan permusuhan ini telah berlaku pada lama dah, pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Islam ini datang sekalipun, mereka rasanya tidak kepuashatian mereka terhadap agama Allah ini, terhadap Islam dan juga terhadap Rasulullah. Sehingga kan bab kiblat ini juga menjadi satu permainan bagi mereka, satu ejekan bagi mereka untuk menghina agama Islam, untuk menghina Rasulullah dan mengejek-ejek Rasulullah SAW. Baiklah tuan-tuan, itu berkaitan dengan kiblat. Maka begitulah kisahnya. Pertukaran kiblat kita berlaku di antara sebabnya adalah disebabkan asbabun nuzulnya turunnya ayat 144 surah Baqarah tadi berkaitan dengan kiblat tadi. Maka asbabnya juga disebabkan ejekan daripada kaum Yahudi terhadap kiblat yang asalnya dihadapkan oleh kaum muslimin dan juga Rasulullah ke arah Baitul Maqdis yang menjadi kiblat sama macam mereka dalam peribadahan mereka. Jadi nak membezakan juga, kita ini Baitul Maqdis tetap dikatakan sebagai masjid yang suci, perlu kita jaga. Walaupun dia bukan kiblat kita sekarang ni, tetapi kita juga ada tanggungjawab untuk menjaga
yang katakan antara masjid yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga tempat yang mana masjid yang berada di tempat kelahirannya para nabi Allah Subhanahu Wa Taala di Palestin, iaitu Baitul Maqdis. Bukanlah dikatakan kita ini tidak ada tanggungjawab kita. Kita boleh lepaskan tanggungjawab kita walaupun dia bukan kiblat kita, tetapi dia merupakan kiblat pertama kita dan juga merupakan tempat sejarah dan juga rumah Allah yang suci, yang juga wajib ataupun dikatakan mestinya dalam diri kita itu untuk mempertahankan Baitul Maqdis ini daripada dicerobohi. Sebab itulah tuan-tuan, berbagai-bagai usaha kaum Yahudi ingin membinasakan umat Islam di Palestin, namun Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah walaupun berbagai-bagai serangan masih lagi diberikan kekuatan kepada mereka dan masih lagi kewujudan mereka berada lagi di Palestin umat Islam. Belum lagi terhapuslah. Makin ramai pula kita katakan, makin lahirlah, makin ramailah umat Islam di Palestin. InsyaAllah dengan izin Allah satu hari nanti akan berilah kemenangan kepada kaum Islam khususnya di Palestin dan juga di dunia ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf mengambil masa sedikit dan sampai sini saja dapat saya mohon kita menangguhkan pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sambung pada masa yang akan datang. Mohon maaf wa ya'akum musiban fa minallahi ta'ala wa rahmatihi wa akun makhtian fa minni wa minasyaitonir rajim. Kalau ada kebaikan yang disampaikan semua datang pada Allah dan rahmat Allah. Ada kekurangan juga datang pada Allah tetapi melalui diri saya dan juga daripada syaitan dan rejam. Semoga kita mengharapkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini diberikan keberkatan, rahmat dan juga manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-samalah kita berkongsikan ilmu ini kepada yang lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku liqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.